sekumpulan pendaki berjaya menemui Nora Ann. Tapi malangnya diorang telah menjumpai mayat Nora Ann yang tak memakai baju sekitar pukul 1.57 petang. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina's Story. Korang ingat lagi tak kisah tentang Nora Ann, iaitu budak special yang dikatakan hilang semasa bercuti dekat Malaysia? Bukan dekat Malaysia je yang kecoh pasal ni. Kes ni juga mendapat liputan daripada luar negara. Lepas aku baca kisah tentang dia, ada peguam luar negara yang macam muskil sikit tentang kehilangan Nora Ann. Dari apa yang aku research juga, orang-orang dekat sana pun takut untuk mendekati gunung yang di mana Nora Ann tu telah hilang. So maybe dekat gunung tu sebenarnya ada juga kisah misteri dia. So jom aku ceritakan korang tentang kronologi kes ni dan apa sebenarnya yang terjadi dekat gunung tadi. So without wasting any time, let's get started. Pada 3 Ogos tahun 2019, ada sebuah family telah datang ke Malaysia untuk bercuti. So, diorang telah memilih Negeri Sembilan untuk bercuti dekat sana. Diorang telah plan untuk bercuti dekat Malaysia selama 2 minggu. Mangsa dalam kes ni adalah Nora Ann yang merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik. Mak Nora Ann bernama Jasprein dan ayah dia pula bernama Sebastian. So, pada 3 Ogos tu, family Nora Ann telah check in dekat sebuah resort yang bernama Resort The Dusun Pantai Hill di Seremban, Negeri Sembilan. Tapi percutian tu bertukar menjadi ngeri bila Nora Ann yang berusia 15 tahun pada masa tu telah hilang pada esok pagi tu. Bila pagi tu, mak ayah dia baru perasan yang Nora Ann tak ada dalam bilik diorang. Dan masa tu dalam sekitar pukul 8 pagi. So family dia memang cuak sangat pada masa tu dan family dia terus buat report yang anak diorang ni dah hilang. Jadi operasi mencari Nora telah melibatkan pasukan bomba dan polis dari unit anjing pengesan. Pencarian pada hari tu gagal dan diorang tak jumpa Nora. So esok tu diorang teruskan lagi untuk mencari Nora. Kali ni ramai pasukan penyelamat yang terlibat dalam operasi ni. Polis juga telah menggunakan helikopter untuk jejak dekat mana Nora Ann ni berada. So diorang cari dekat area Gunung Berembun sampailah dekat persisiran Sungai Berembun tadi. Jadi Nora Ann sebenarnya telah dipercayai hilang dalam kawasan Gunung Berembun. So polis telah menyasarkan kawasan tadi itulah untuk mencari Nora Ann. Pencarian pada hari itu juga gagal dan diorang still lagi tak jumpa Nora. Jadi esok tu pada 6 Ogos, operasi mencari Nora masih lagi diteruskan. Seramai 159 orang telah dikerahkan untuk mencari Nora. Masuk hari yang keempat pula, jumlah pasukan penyelamat ditambah menjadi 206 orang. Kali ni ramai agensi keselamatan turut join dalam misi mencari Nora. Pada hari ini juga, polis telah rekod rakaman family Ann dan juga 20 orang saksi untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Nora. Pada 8 Ogos tahun 2019, iaitu pada hari kelima Nora hilang, pasukan mencari Nora telah ditambah menjadi 247 orang. And then diorang telah menggunakan helikopter yang lagi canggih untuk kesan dia. Lepas tu diorang juga telah menggunakan suara mak dia untuk mencari dia. So diorang suruh mak Nora Ann ni panggil Nora melalui pembesar suara. In case kalau Nora tu dengar suara mak dia, dia akan datang lah. Sebab dia ni kan budak special. So kalau dia tersesat dalam hutan tu, dia memang sangat panik dan dia tak boleh nak berfikir macam orang waras fikir. At least kalau dia dengar suara mak dia duk panggil-panggil dia, mesti dia akan cari. Masuk pada hari ke-6, pasukan penyelamat Malaysia masih lagi meneruskan misi mencari Nora. Diorang tambah lagi pasukan elit PDRM Komando pada hari itu. Diorang juga telah menggunakan 9 buah drone semata-mata untuk mengesan di mana keberadaan Nora. Orang kampung pun tak ketinggalan juga untuk melakukan solat hajat lepas diorang solat Jumaat. Solat hajat tadi tu sebenarnya bertujuan untuk memohon bantuan daripada Allah untuk memudahkan urusan dan juga misi mencari Nora. 10 Ogos tahun 2019, radius mencari Nora mula dikecilkan. Awal tu diorang cari dalam sekitar 6 km and then diorang kecilkan menjadi 4 km. Orang asli pun turut terlibat pada waktu ni untuk mencari Nora. So diorang telah menggunakan kaedah tradisional diorang untuk detect kat mana Nora ni ada. Mungkin diorang adalah mengamalkan cara-cara macam baca mantra ke apa ke untuk kesan dekat mana Nora ni sedang berada pada masa tu. Masuk pada hari ke-8, Nora Ann masih lagi tak dijumpai. Tapi tim penyelamat masih lagi meneruskan usaha untuk mencari dia. Pada hari ke-8 ni juga, geng-geng hikers dengan sukarelanya nak membantu pasukan penyelamat mencari Nora Ann. Pada 12 Ogos pada tahun 2019, family Mary Ann telah offer duit sebanyak RM50,000 pada sesiapa yang tahu maklumat tentang Nora Ann. Jadi mak dia kata, kalau siapa-siapa jumpa anak saya akan bagi RM50,000 kepada orang tu sebagai sebuah ganjaran. Pada hari ke-9 ni juga, polis luar negara telah terlibat mencari Nora Ann juga. Bukan tu je yang terlibat, pengamal perubatan Islam juga turut terlibat dalam misi kali ni. So pada hari ke-9 ni, sesiapa yang nak membantu untuk menjejak Nora Ann dibenarkan oleh
pihak penyelamat. Sebabnya pasukan keselamatan ni diorang dah buntu, dah mati idea dah nak cari kat mana Nora Ann ni berada. Lagipun diorang dah cari selama seminggu tapi hasilnya langsung tak ada. Pada hari ke-10 iaitu 13 Ogos tahun 2019, sekumpulan pendaki berjaya menemui Nora Ann. Tapi malangnya diorang telah menjumpai mayat Nora Ann yang tak memakai baju sekitar pukul 1.57 petang. Diorang jumpa dia berdekatan dengan anak sungai di kawasan yang berlurah. Masa tu mayat dia berada di atas batu dalam keadaan yang mengiring, seolah-olah macam dia tengah tidur. Kawasan yang diorang jumpa tu bukan kawasan biasa hikers ni lalu, tapi kawasan tu agak jauh daripada trek asal. Lokasi diorang jumpa tu sejauh 2.5 km daripada resort yang dia duduk. Kemudian pada 8.55 malam, family dia telah sahkan yang tu memang anak diorang. Sebab apa kes ni dikatakan agak misteri, macam something fishy. Ada seorang peguam luar negara yang bernama Ann juga. Dia macam pelik sikit lah. Lepas kes Nora Ann dijumpai, mak dan ayah dia cepat-cepat nak balik ke negara asal dengan mayat anak diorang. Itu pun lepas polis Malaysia ni bagi jaminan yang diorang tak akan siasat diorang berdua atas kehilangan anak diorang. Hasil siasatan daripada pihak polis juga menunjukkan tak ada tanda-tanda orang pecah masuk ke dalam bilik diorang sebelum Nora ni hilang pada esoknya. Polis juga tak jumpa tanda-tanda cap jari orang lain, pergelutan pada badan Nora, bunyi tapak kaki ataupun suara jeritan Nora. So in case kalau dia kena culik, mestilah dia akan jerit ke apa kan, mesti orang akan dengar. Tapi bila polis siasat, memang diorang tak ada bukti yang menunjukkan kata dia kena culik ke apa. Menurut peguam yang luar negara tu, dia kata kes ni macam pelik. Takkanlah Nora tu nak berjalan keluar daripada bilik diorang. Peguam tu kata mungkin Ann ni telah dibawa oleh seseorang yang dia kenal, dan mesti ada orang ketiga yang terlibat dalam kes ni. Jadi maybe orang ketiga yang Nora Ann kenal itulah yang bawa dia keluar daripada resort tadi. Sebab polis Malaysia sendiri sahkan yang bilik diorang memang tak ada tanda-tanda orang pecah masuk. Tapi takkanlah mak dan ayah dia pula nak terlibat dalam kes ni kan. Sebab peguam Ann tu sendiri kata dia macam shock sikit dekat mak dan ayah Nora Ann tu. Tapi family dia memang dah nafikan yang diorang memang tak terlibat dalam kes tu. Takkanlah diorang nak buat anak diorang macam tu kan. Jadi hasil daripada laporan bedah siasat, dia sebenarnya dah mati 2 atau 3 hari sebelum dia dijumpai. So maybe dalam tempoh dia hilang seminggu tu sebenarnya dia masih hidup. Dan punca kematian dia adalah disebabkan dia punya usus perut tu dah bocor sebab dia tak makan. Kes dia juga diklarifikasikan sebagai mati mengejut dan tak ada unsur-unsur jenayah yang terlibat. Pihak Mahkamah Malaysia sendiri pun dah putuskan yang kematian Nora Ann ni adalah disebabkan kemalangan dan tak ada mana-mana orang yang terlibat dalam kes kematian dia. Sebab pasal Gunung Berembun, sebenarnya ada kisah yang mana orang kata Gunung Berembun ni makan orang. Sebab pernah terjadi beberapa kes kematian dekat gunung tadi. Ada kes yang mana kepala air telah turun menyebabkan 8 orang telah terkorban disebabkan diorang ni telah dihanyutkan oleh arus deras. Dan ada juga kes seorang pendaki gunung yang mati dekat sana semasa mendaki gunung tadi. Dia sebenarnya telah pingsan masa tengah hiking gunung tu pada ketinggian 4,000 kaki. Jadi disebabkan area tu tak ada line, jadi kawan-kawan dia yang join dalam hiking tu tak dapat nak kontak bomba untuk minta bantuan. Bila bomba datang, dia pun dah tak sempat diselamatkan dan meninggal kat sana. Orang asli dekat sana sendiri pun tak galakkan orang untuk datang mendaki gunung tadi. Sebabnya diorang kata geng-geng hikers yang panjat gunung ni sebenarnya suka sangat langgar pantang larang. Orang asli sana percaya dekat Gunung Berembun tu sebenarnya ada perkampungan orang bunian. Dari apa yang aku baca, orang sana sendiri pun tak berani nak mendekati ataupun memanjat Gunung Berembun tu. Maybe sebab gunung tadi tu dah banyak makan korban ataupun ada sesuatu yang misteri tentang gunung tadi. Mungkin orang yang tengok video aku ni orang sana, korang mungkin boleh explain dekat aku sebab apa orang dekat sana takut. Sebab apa yang aku cari kenapa orang takut, aku tak jumpa. Yang aku jumpa diorang cuma kata yang tahu tu tahulah. Mungkin korang yang tahu tentang kisah sebenar Gunung Berembun ni, korang boleh komen dekat bawah, okay? Cuma dari apa yang dikongsikan, banyak gangguan-gangguan yang terjadi dekat sana. Ada satu cerita yang mana seorang hiker ni dipanjat gunung tadi, dia terjumpa member dia yang sama-sama hiking dengan dia lah. So dia pun potong line member dia tadi tu. Tup-tup dia terjumpa member dia tadi tu dekat depan. Jadi member yang dia nampak kat belakang tu sebenarnya siapa? Dan ada benda yang telah menyamar sebagai kawan dia. Selain daripada kena gangguan macam tu, ada juga pendaki gunung ni yang telah tersesat semasa mendaki Gunung Berembun. Tapi diorang semua berjaya dijumpai dalam tempoh 24 jam. Kalau korang nak tahu, dekat Gunung Berembun ni sebenarnya pernah ada kejadian yang mana pesawat telah terhempas masa Perang Dunia yang kedua. Pesawat tadi tu berlepas daripada Cocos Island, Australia, and then terhempas dekat gunung tadi pada 23 Ogos pada tahun 1945. Jadi seramai 6 kru kapal telah terkorban dalam kejadian tu. Orang kata bangkai pesawat tu still lagi ada dekat sana. Cuma bangkai pesawat tu berada dalam kawasan yang curam. Jadi kalau nak pergi tengok tu macam agak berbahaya sikit. Kes ni dipercayai kali pertama Gunung Berembun ni makan korban dia. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku. Sebenarnya aku nak cepat habiskan video ni sebab orang tu dia sambung lagi drill dinding apa semua. Ya, aku malas nak cakap panjang-panjang sebab aku nanti mengamuk. Okay,
Dan itu sajalah pada kali ini, dan aku harap korang suka dan enjoy. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe di bawah, turn on notification, dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram. Kalau Instagram aku cukup 30k followers, aku akan hadiahkan RM50 kepada seorang pemenang. And make sure korang bagi follow IG aku, okay? Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.